2 minit lagi. Satu minit lagi. Tak nak live lah. On air macam tu. On air. Lama dah. 30 saat. Okey, kita mula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada zuhur ini, pada petang ini kita dapat lagi bersama-sama kita berhimpun, kita bertemu di surau ini sebelum kita menunaikan salat zuhur secara berjamaah. Kita sama-sama mengambil peluang dengan masa yang ada ini untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari tentang satu kisah yang terbaik yang Allah ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampailah kepada kita, iaitu kisah yang terkandung dalam surah Yusuf berkaitan dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Jadi moga-moga setiap pertemuan kita dalam tajuk kisah tadabbur surah Yusuf ini dapat memberi banyak manfaat kepada kita. Jadi sepatutnya jadual saya kalau ikutkan pada 23 hari bulan Julai, Selasa minggu yang keempat, tetapi saya awalkan, alhamdulillah ada waktu saya boleh awalkan. Kerana 23 tu sepatutnya saya akan berada di Sabah insya-Allah. Jadi ada waktu kosong 9 hari bulan ni, jadi saya mengambil kesempatan lah untuk saya mengambil peluang menyambung beberapa ayat lagi, yang mana pada ayat 34 yang lalu dalam surah Yusuf, kalau tuan-tuan sempat kita bertemu pada bulan Syawal yang lalu, sebab sekarang dah masuk bulan Zulkaidah. Ya, bulan Zulkaidah ni saya pernah sebut sebelum daripada ini, bulan Zulkaidah adalah salah satu bulan yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Taubah ayat 36, salah satu bulan dipanggil bulan-bulan haram ya. Bulan-bulan haram ni dia punya gandaan pahala dia lebih banyak daripada amal yang kita buat pada bulan Syawal. Namun begitu, jika kita melakukan dosa pada bulan haram ni pun dosanya akan digandakan, tak sama macam bulan Syawal. Jadi siapa-siapa yang nak buat umrah terbuka, buatlah bulan Zulkaidah. Ya, pahala banyak sikit. Nak jamu sahabat-sahabat makan, jamu dalam bulan-bulan haram, sebab gandaan pahala dia banyak. Jadi moga-moga kesempatan di bulan haram ni kita tambah lagi pengetahuan kita tentang Al-Quran. Baik, ayat 34 dulu kita ada sebutkan bahawa pada ayat 34 dulu kan cerita tentang Zulaikha yang dia dah panggil kawan-kawan dia datang ke rumah dia, jamu makan. Kemudian mereka dah nampak Nabi Allah Yusuf ni patutlah
Zulaikha ni tergila-gilakan Nabi Allah Yusuf AS. Kemudian Zulaikha pada ketika itu dia dah tak segan silu untuk dia memaksa Nabi Allah Yusuf supaya menyerahkan kehormatan dia. Dan begitu Nabi Allah Yusuf AS, kita pernah baca sebelum ni juga, dia telah berdoa kepada Allah supaya lebih baik dia masuk penjara daripada dia mengikut kemauan wanita-wanita itu. Kemudian doanya dikabulkan. Akhirnya ayat 35, Allah Ta'ala memabulkan doa dia dengan Allah menggerakkan hati-hati manusia yang ada di zaman dia, khususnya suami kepada Zulaikha, untuk memasukkan Yusuf ini ke dalam penjara. Hasil doa Nabi Allah Yusuf AS. Jadi Allah menceritakan kepada kita pada ayat 35. Jadi ayat yang berbunyi apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa bada lahum min ba'di ma ra'awul ayat la yasjununnahu hatta hin. Kemudian telah timbul fikiran bagi mereka setelah mereka nampak tanda-tanda bahawa mereka perlu penjarakan dia. Penjarakan dia itu adalah Nabi Allah Yusuf. Sebab kisah Zulaikha yang tergila-gilakan Nabi Allah Yusuf ni telah jadi viral, telah tersebar di serata Mesir. Jadi tak ada jalan lain dah kalau nak tutup cerita tu, melainkan kenapa? Kena penjarakan Yusuf ni, masuk ke dalam penjara. Moga-moga orang dah tak cerita dah pasal Yusuf ni. Tapi sebenarnya Nabi Allah Yusuf yang minta. Dia doa kepada Allah, dia buat pilihan, tak apalah. Daripada dia melanggar, daripada dia buat maksiat sampai Allah marah kepada dia, lebih baik dia korbankan diri dia, biarlah dia susah, asalkan dia masuk penjara, jangan dia buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya mereka pun dapat satu idea macam mana nak berhentikan cerita tu, penjarakan Yusuf ni. Sampai satu masa. Berapa lama Allah tidak cerita. Hatta hin, hingga satu masa Allah tidak ceritakan. Tapi target mereka sebenarnya buat apa? Masuk penjara senang. Selagi tak masuk penjara, tak boleh nak tutup cerita. Itu sangkaan mereka. Wallahu ta'ala alam. Dan itulah doa Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Okey. Kemudian kita tengok terus ayat nombor 36. Apabila Nabi Allah Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, Allah tak cerita panjang lebar apa yang dibuat dalam penjara tu, dia makan apa, berapa lama, Allah tidak cerita. Jadi kalau Allah tak cerita tu maknanya tak penting. Cuma Allah cerita yang penting, kisah dua orang kawan dia. Maknanya dua orang lelaki sepenjara dengan dia. Yang rakan-rakan banduan yang lain Allah tak cerita sebab dia tak penting. Sebab tu Allah tak cerita. Yang paling penting dua watak lelaki ni. Okey. Ayat 36. Saya bacakan ayat dia, lepas tu lagi kita akan tengok terjemahannya. Allah mengatakan apa? Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min nabbi'na bita'wili inna naraka minal muhsinin. Okey, ini ayat 36 surah Yusuf. Lepas tu kalau baca Quran, tengok terjemahan dia supaya faham. Setiap tahun baca Quran, baca terjemahan supaya faham. Okey, ayat 36 ni Allah kata apa? Kemudian masuklah bersama-samanya. Tuan-tuan nampak tak TV tu? Dari belakang nampak? Muslimat ada TV. Nampak? Nanti kena beli besar sikit lah. Beli yang besar sikit. Dan makin berumur ni makin tak nampak sebenarnya. Kan? Okey, insya-Allah. Biasa setengah tempat dia ada slide besar. Lepas tu saya pakai TV, tak apa tuan-tuan. Allah cerita masa Nabi Allah Yusuf duduk dalam penjara tu, bersama-sama dengan dia ada dua orang pemuda. Bukanlah Allah kata dalam penjara tu 3 orang je, tak. Ada orang lain lah, cuma watak 2 orang ni.
Kemudian dua orang lelaki ni, dua orang pemuda ni, dalam ayat ni Allah tak cerita kenapa dua orang pemuda ni masuk penjara juga. Tetapi ada clue dia kenapa dia masuk penjara setelah kedua-dua lelaki tu cerita apa yang mereka mimpi. Salah seorang daripadanya berkata, maknanya telah tentu dua orang ni dia mimpi. Setelah dia masuk penjara lah, dia mimpi. Seorangnya kata, sesungguhnya aku bermimpi telah melihat diriku memerah anggur. Lelaki pertama kata, dia jumpa siapa? Dia jumpa Yusuf lah. Kenapa dia jumpa Nabi Allah Yusuf? Kenapa dia tak jumpa rakan-rakan lain dalam penjara? Jawapan dia ada kat bawah sekali tu nanti. Tapi ayat tu dia kata, aku ni mimpilah. Aku memimpi aku telah memerah anggur. Seorang lagi kata, aku ni pula mimpi menjunjung roti di atas kepalaku. Yang roti tu sebagainya dimakan oleh burung. Okey, dua orang lelaki ni cerita kepada Nabi Allah Yusuf. Kenapa dua orang lelaki ni jumpa Nabi Allah Yusuf? Dia kata, terangkan kepada kami akan maksud mimpi tu. Bawah tu ada jawapan. Dia kata, inna naraka. Dia kata, kami ni sebenarnya duk tengok hang ni, duk tengok kau ni, kata, termasuk di kalangan orang muhsinin ni. Muhsinin ni macam orang baik, orang pandai, dia kata. Betul, orang baik-baik ni dia nampak kepandaian dia. Asalnya dia tak kenal Nabi Yusuf ni, tetapi dia nampak pada wajah dia ni orang pandai. Sebenarnya dalam masa yang sama sebenarnya Nabi Allah Yusuf ni sebenarnya, kalau kita baca dalam tafsiran, dalam penjara tu sendiri sebenarnya Nabi Allah Yusuf ni sudah famous sebenarnya. Dia adalah orang yang baik, selalu jumpa banduan-banduan lain, kan, duk kawan dengan banduan lain, sampailah jumpa banduan ni. Jadi banduan ni pun jumpa kepada Nabi Allah Yusuf, cerita dia telah mimpi tadi tu. Okey. Dalam ayat 36 tadi Allah tak cerita kenapa dia masuk penjara. Tapi salah satu tadi dia mimpi apa? Dia mimpi dia memerah anggur. Anggur ni kalau zaman dulu adalah dia buat arak. Satu lagi dia buat roti. Kalau berdasarkan tafsir Ibn Kathir kata, kenapa dia masuk penjara? Dia kata salah seorang dari mereka ni adalah pelayan buat minuman raja, seorang lagi adalah pembuat roti di raja. Kenapa dia boleh masuk penjara? Kerana mereka dituduh nak bunuh raja tu. Masya Allah. Inilah cerita-cerita, saya tengok cerita kan. Masuk penjara, kena tuduh dengan raja, masuk penjara. Maknanya dua-dua lelaki ni agak-agak dia kerja dekat departmen mana? Dekat istana tu. FMB lah kot. Kan? Dia kerja dekat bahagian dapur lah. Akhirnya masuk penjara. Jadi dia masuk penjara. Macam mana kita boleh kata dia duduk kat istana? Sebab mimpi dia tadi tu ada kaitan dengan tafsiran mimpi Nabi Allah Yusuf nanti. Walaupun Allah tak kata macam mana dia masuk penjara. Cuma dua lelaki tu dia cerita pada Yusuf sebab dia tengok Yusuf ni baik, orang dia, watak dia bagus, macam orang pandai. Dia ceritalah. Okey, itu cerita dia. Kemudian pelajaran yang kita boleh ambil ayat 36 ni apa? Okey, pelajaran yang pertama. Saya masuk pertama ni bukanlah keseluruhannya, tetapi pada ayat ni. Jadi tuan-tuan kena kumpul lah pelajaran ayat 35 apa, 34 apa, 33 apa, 32 sampai yang bawah lah. Tapi ini pelajaran pada ayat 36. Kita belajar dekat sini kenapa mereka jumpa Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kerana kata para ulama tafsir, orang yang bagus ni, orang yang saleh ni sebenarnya nampak tanda-tanda pada muka dia, nampak pada watak dia. Itu di antara pelajaran dia. Sebab dua lelaki tu bukan kenal sangat pun, tapi dia kata inna naraka, sesungguhnya kami melihat engkau ni termasuk di kalangan orang yang pandai. So yang ini. Tapi kalau tuan-tuan jumpa orang nampak soleh, nampak pandai, jangan cepat-cepat minta tafsir mimpi pula. Sebab tak semua orang boleh tafsir mimpi. Tapi pelajaran kita boleh ambil ni, biasa orang soleh ni, orang bagus ni, dia akan nampak pada raut wajah dia. Okey, kita terus ayat nombor 37. Ayat 37, apabila dia orang minta Nabi Allah Yusuf untuk tafsir mimpi, Nabi Allah Yusuf buat apa dulu? Nabi Allah Yusuf pun ambil peluang lah. Ambil peluang apa? Dia menyampaikan dakwah dulu.
Kan tadi dua lelaki tadi dia tanya kepada Nabi Allah Yusuf kan. Sepatutnya Nabi Allah Yusuf tak perlu tunda-tunda kan. Tak perlu tunda-tunda. Teruslah tunjuk kehebatan dia kan. Oh, kata aku pandai mimpi kan. Okey, Nabi Yusuf tak. Dia mengambil peluang sehabis-habisnya untuk apa? Dakwah dua orang lelaki ni. Maknanya dia mengambil kesempatan nak dakwah dulu. Dia utamakan benda yang lebih penting daripada yang penting. Okey. Sebelum dia sampaikan mesej dia nak sampai tu, kita tengok macam mana dia buat dulu. Ni dia panggil pendahuluan. Dia kata apa? Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Ni dalam surah Yusuf ayat nombor 37. Zalikuma mimma 'allamani rabbi Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Okey. Ayat ni tuan faham baik-baik sebab kita nak ambil pengajaran pada penghujung ayat ni. Nabi Allah Yusuf kata apa? Selepas dia orang jumpa dia kan? Kalau kita apa? Kalau kita orang kata, tolonglah aku tak saksikan mimpi ni kan. Orang cari dia kan. Mungkin kita aku memang terkenal. Mungkin lah. Tapi Nabi Yusuf tak. Sebelum dia jawab mimpi tadi tu, dia bagi tafsiran, dia ambil kesempatan, dia terang. Dia kata apa? Dia kata, tidak datang kepada kamu satu makanan yang diberikan kepada kamu, melainkan aku akan dapat bagi tahu kepada kamu tentang makanan dan jenisnya. Maksudnya begini. Nabi Allah Yusuf ni, sebenarnya, sebelum dia nak jawab mimpi tadi tu, kan? Sebab dua orang tadi memang nak tahu mimpi tu dia buat apa sebenarnya. Ini dipanggil teknik. Dia panggil metod apa? Metod meyakinkan dulu kedua lelaki tu sebelum dia nak sampaikan pasal dakwah dia ni. Sebenarnya dua lelaki ni dia nak tahu pasal mimpi je. Maksudnya kalau Nabi Allah Yusuf sebut, boleh tak? Dia percaya lah. Dia percaya tentang mimpi. Tapi sebenarnya mesej paling penting bukan nak tafsir mimpi tu sahaja. Nabi Allah Yusuf ambil peluang, dia nak dakwah mereka ni. Okey, tapi sebelum nak dakwah tu, dia kena yakinkan dulu tentang apa yang dia nak sampaikan ni. Cara dia kata apa? Baik, dia kata, orang berdua, dia kata, engkau nak tahu tak, makan yang dalam penjara tu, kan penjara ni ada makan minum, betul tak? Betul, orang seronok masuk penjara. Sebab apa dapat makan? Dapat makan free. Ada orang keluar penjara tak dapat kerja, buat masalah sikit, masuk penjara lah, senang, makan boleh free. Kat luar tak boleh makan free kan. Jadi Nabi Allah Yusuf kata apa? Ampa ni ingat, sebelum makanan ampa ni datang, sebelum makanan siang ke malam datang, dia kata waktu jumpa ni kan belum waktu makan. Jadi dia kata sebelum makanan tu sampai, aku akan cerita dah kepada kamu tentang makanan tu dan juga mimpi kamu tu. Dia kata aku tahu apa yang akan datang kepada kamu. Okey, boleh faham tak? Jadi dua lelaki tu agak-agak macam mana? Wish, hebat dia ni kan. Dia macam convince dulu orang tu, bagi yakin dulu. Sebelum nak sampaikan dakwah ni, convincekan dulu, bagi keyakinan dulu. Lepas tu Nabi Allah Yusuf kata apa? Apa yang aku akan cerita tentang mimpi tu nanti, dan apa yang aku tahu tentang makanan yang sudah datang kepada kamu tu. Maksud dia kata macam ni, sebelum makanan tu sampai kan, aku akan cerita kepada kamu apa yang aku nak tafsirkan kepada kamu tentang dua pertanyaan tadi itulah. Tetapi Nabi Allah Yusuf dia letakkan hujungnya apa? Sebahagian daripada apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Dia tak kata, dia kata, okey, aku boleh cerita kat mimpi itu kepada kamu semua sebab aku pandai. Tak, dia kata macam ni, dia yakinkan. Sebelum aku cerita tentang, sebelum makanan kamu tu sampai kepada kamu makan, aku akan cerita dah mimpi kau tu. Maknanya dia yakinkan. Tetapi apa yang aku nak cerita kepada kamu tu, itulah yang Tuhan ajar kepada aku, dia kata. Okey. Lepas tu Nabi Allah Yusuf pun dia kata, sebelum dia ajak mereka berdakwah, sebelum ambil kesempatan nak ajak dia kepada Allah tu, dia kata dulu tentang diri dia. Aku ni sebenarnya dah tinggalkan agama orang-orang yang tak beriman kepada Allah. Dalam masa yang sama, orang-orang kampungku itu, kaumku itu tak percaya kepada hari kiamat. Okey, ayat ni tuan-tuan jangan faham
Nabi Allah Yusuf tu dia dulu ikut agama orang kaum dia tak. Maksud di sini dia memang tak join langsung orang-orang di tempat di bumi Mesir. Sebab masa tu kat Mesir tuan-tuan ya, Mesir ketika itu mereka tidak menyembah Allah. Mereka menyembah patung-patung berhala. Mereka buat kesyirikan. Jadi Nabi Allah Yusuf sebelum dia terangkan mimpi tadi tu kan, kerana dua lelaki tadi sangat berhajat kepada taksir mimpi. Sepatutnya kita boleh taksir mimpi tu kan, tapi Nabi Allah Yusuf dia ambil kesempatan. Dia ambil kesempatan, inilah peluang keemasan nak dakwah mereka. Jadi sebelum dakwah tu Nabi Allah Yusuf yakinkan dulu. Sebelum makanan tu sampai, aku dah tahu dah tentang apa yang akan sampai kepada kamu. Seorang akan rasa terkejut. Orang rasa, wah hebatnya dia ni. Lepas tu Nabi Yusuf pun ambillah peluang untuk sampaikan dakwah. Tapi sebelum tu dia ingatkan, apa mimpi yang aku nak sampaikan kepada kamu ni, apa yang aku tahu tentang makanan kamu ni, itu semua diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Nabi Allah Yusuf pun terang, sebenarnya aku ni tak ikut agama-agama di tempat ini, dia kata. Mereka tak beriman kepada Allah, mereka juga tak percaya kepada hari akhirat. Okey, kemudian kita sambung lagi. Kita tengok ayat nombor 38 ni. Kemudian Nabi Allah Yusuf alaihi salam, selepas dia kata diri dia tak sama macam orang lain, Nabi Allah Yusuf pun diterangkan lagi. Dia kata wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ma kana lana an nusyrika billahi min syai' zalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Okey, sebelum saya terangkan ayat ni, tuan-tuan yang baru hadir ya, saya ni sebenarnya menyambung ayat-ayat yang cerita dalam surah Yusuf. Sepatutnya saya minggu yang keempat, hari Selasa, tiba-tiba saya muncul pada 10 hari bulan ni. Kerana minggu keempat tu saya tak boleh nak hadir, so saya ambil ruang kosong untuk saya awalkan, supaya tuan-tuan tak terkejut. Sampai-sampai tiba-tiba dalam penjara dah, tiba-tiba cerita mimpi dah. Sebenarnya saya menyambung pelajaran yang boleh kita ambil dalam surah Yusuf. Sebab kita kan datang sikit macam tu, dia tak datang selonggo. Jadi supaya tuan tak terkejut, saya terangkan dululah. Okey tuan-tuan ya, tuan duduk diam, tengok baik-baik, tengok ayat Quran tu, tengok terjemahan cerita, saya terangkan. Tuan-tuan fokus je ya, jangan lari. Tuan-tuan boleh fokus sambil penyam mata tak apa, janji boleh dengar. Okey, sekarang ni saya nak cerita pada tuan-tuan dan puan. Ayat ni sebab mungkin ada yang bulan lepas dia tak datang, sebab saya kan sebulan sekali. Dia sangat high risk tau sebulan sekali ni. Sama ada ustaz tu tak datang ataupun tuan-tuan yang tak datang. Itu jadi punya risiko dia, supaya tuan-tuan tak terputus. Apalah ustaz ni duduk sembang, duduk cerita ni kan, pasal penjara sebab. Tuan-tuan kena faham ya, saya cerita dulu. Penting untuk saya cerita dulu pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, boleh saya sambung balik? Boleh. Jangan terkejut pula. Sebulan sekali kan, berapa minit saja. Ini pun dah masuk 1.20. Lagi 1.45 saya kena berhenti. Okey, so saya sambung balik. Cerita dia macam ni. Nabi Allah Yusuf, bila dia masuk penjara, ada dua orang lelaki masuk penjara juga. Dua orang lelaki ni, dia ni sangat-sangat berhajat kepada Yusuf untuk taksir mimpi. Tuan-tuan dan perempuan, kalau ada orang sangat bergantung kepada tuan-tuan, memerlu hajat kepada tuan-tuan, contohnya lelaki tadi nak tahu mimpi tak si mimpi, so agak-agak tuan-tuan akan buat tindakan apa? Tuan-tuan ambil tak kesempatan? Ada orang memerlukan tuan-tuan, sangat memerlukan tuan-tuan, sangat berhajat ke tuan-tuan. Dua lelaki ni keperluan dia nak taksir mimpi, betul tak? Dia tahu Nabi Allah Yusuf ni taksir mimpi. Jadi maknanya sekarang, siapa yang boleh mengambil kesempatan kepada siapa? Nabi Allah Yusuf ada kesempatan, betul tak? Ni peluang baik ni, cuma jangan ambil peluang yang buruk. Jangan ambil peluang yang jahat. Kau ada taksir mimpi kat aku ya? 2% ataupun banyak lu. Faham tak? Kan orang berhajat kat kita. Jadi cara dia, ambil kesempatan tu, jangan jawab dulu. Dalam kes Yusuf ni, dia tak jawab taksir mimpi tu dulu, betul tak? Tapi dia ambil kesempatan. Kesempatan apa? Dia dakwah dulu.
Benda penting tak saya mimpi, tapi ada lagi lebih penting, iaitu sampaikan dakwah, ajak orang buat baik. Faham tak tuan-tuan? Saya selalu guna teknik ni kalau saya naik Grab. Faham tak? Faham tak tuan-tuan? So kita klien kan kita boleh tinggalkan 5 bintang kat dia kan? Kan hujung tu sampai, dia telah sampai, sila komen, ada 5 bintang. Nak bagi berapa bintang? Dengar cakap aku sekejap. Sebab kita naik Grab kan, sekali kena bagi bintang. So orang tu dengar lah, kita sembang dengan dia. Tadi kita sampaikan dakwah kat dia, betul tak? Sekali kalau kau tak dengar, kau tak mau layan aku, sekali aku bubuh 1 bintang sekali. Bukanlah cakap macam tu kat dia, sebab dia faham. Macam tu Nabi Yusuf. Okey, kau nak tahu mimpi aku kan? Okey, sebelum tu dia cerita dakwah. Dia ceritalah pada ayat 37 tadi. Ayat 37 tadi tu Nabi Allah Yusuf, pelajarannya apa? Pelajarannya dia cerita dulu. Dia kalau kita ambil ayat 37 tu, sebelum nak sampaikan dakwah, yakinkan dulu. Yakinkan dulu. Yakinlah. Awak nak tahu saya ni siapa? Kenalkan diri, awak ni siapa? Kan kita nak sampaikan ke sesuatu, kalau orang tak kenal kita kan, dia siapa? Kan? Tapi lelaki ni kita tak perlu nak jelaskan panjang lebar, sebab dia memang perlukan Yusuf dah. Tapi Nabi Yusuf pun yakinkan juga. Dia yakinkan macam dia kata, okey, aku boleh taksirkan mimpi kau berdua sebelum makanan kau sampai, aku dah boleh taksirkan dah. Maksud dia apa? Dia guna teknik apa? Dia yakinkan. Jadi pelajaran kat sini, kita kalau sebelum nak sampaikan sesuatu, kita kena yakinkan dulu orang. Antaranya apa? Kenalkan diri ke, ataupun sekian-sekian lah. Itu meyakinkan. Kita faham tak maksud dia? Jelas Okey, pelajaran yang kedua kita boleh ambil ayat 37 tadi. Utamakan perkara yang lebih penting daripada perkara yang penting. Contohnya, dalam kes ni dia tanya tentang mimpi. Sepatutnya Nabi Allah Yusuf boleh terus taksir mimpi tadi tu. Tapi dia kata, ada lebih penting lagi ni. Pentingnya apa? Ajak mereka kepada Allah. Sebab mereka tak boleh lari kat mana dah, betul tak? Kalau dia pun tak nak dengar, dia pun tak boleh tahu mimpi dia. Jadi ambillah peluang ni. Di sini juga kita belajar, gunakan kesempatan, peluang yang ada untuk tarik orang kepada Allah. Okey, jelas tak tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Ayat 38, dia macam ni lah. Dia orang nak sembahyang jemaah, tapi dia kena tunggu dulu sampai kan. Faham tak? Tapi kena cerita benda penting lah. Contohnya macam tu lah. Okey tuan-tuan Okey, kita balik 38. Ni penting tentang akidah. Okey, ayat 38 ni, Nabi Allah Yusuf bukan sekadar dia declare. Dia macam ni tuan-tuan. Kita tak ajak orang, Nabi Allah Yusuf dia tak ajak lagi. Cuma dia cerita tentang dia je. Dia cerita dia, aku ni sebenarnya, aku ni tak ikut macam orang Mesir ni. Orang Mesir ni tak beriman kepada Allah. Dia tak beriman pada akhirat. Lepas tu Nabi Yusuf dia terang lagi. Dia kata, aku ni pula mengikut ajaran agama nenek moyangku yang dulu, Ibrahim, Ishak, Yaqub, dia kata. Lepas tu Nabi Allah Yusuf terangkan lagi, tak patut kami ni, Yusuf kata tak patut aku, Ibrahim, Ismail, Ishak, Ibrahim, Ishak, Yaqub ikut ajaran-ajaran orang-orang yang salah, dia kata. Lepas tu Nabi Allah Yusuf tekankan, yang demikian itu adalah kurniaan Allah kepada kami dan kepada manusia. Tapi kebanyakan manusia tak syukur. Ini adalah terjemahan ayat. Maksudnya macam ni. Sebelum Nabi Allah Yusuf ni, dia ajak secara terang-terang, dia explain dulu diri dia ni siapa. Jadi orang tadi tu kan dia tunggu-tunggu kan. Aku tadi tanya pasal mimpi, tapi kenapa dia cakap macam ni? Besok ambil kesempatan. Dia ceritalah. Aku ni tak ikut agama kaumku sekarang kat Mesir ni, yang tak menyembah Allah, tak beriman akhirat. Tapi aku ikut siapa? Aku ikut agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Faham tak? Faham jelas Lepas tu dia kata, apa yang aku ikut ni, apa yang Ibrahim ikut, Ishak ikut, Yaqub ikut, aku ikut, termasuk aku, dia kata sebenarnya itu adalah kurniaan Allah kepada manusia, kepada aku dan juga kepada manusia. Dia kata, kepada kami ni, dia kata. Tapi manusia je yang tak syukur. Okey, apa pelajaran ayat ni yang boleh kita belajar, tuan-tuan dan puan-puan? 38. Pelajaran dia adalah kurniaan yang besar dari Allah kepada manusia adalah dapat mengenal Islam dan iman. Kan Nabi Allah Yusuf sebut tadi tu kan, kami ni, dia katakan, aku ni, dia kata, ikut ajaran nenek moyangku. Moyang yang mana? Ibrahim,
Ishak dan Yakub tadi. Lepas tu dia kata semua tu kan kurniaan Allah, jadi pelajaran dia. Sebab tu kalau tuan baca Quran tuan kalau baca Quran satu ayat, jangan pergi ayat berikutnya lagi, cuba dapatkan pelajaran dia. Apa mesej ayat ni kepada saya? Faham tak? Apa pengajaran yang saya boleh ambil? Kalau tuan-tuan tak buat macam tu, tuan-tuan akan jadi sampai bila-bila lah. Quran ni hanya untuk baca je. Kita kan kalau baca mesej orang hantar, mesti kita tanya, kenapa dia cakap macam ni? Dia marah ke? Dia marah ke? Faham tak? Jadi Quran ni kan macam tu. Jadi kena dapatkan ni pelajaran dia apa, ibrah dia apa. Barulah tuan-tuan boleh jadikan Quran itu bukan sekadar untuk dibaca, jadi panduan. So ayat 38 tadi kita belajar apa? Kita belajar antara kurniaan yang besar dari Allah kepada manusia adalah dapat mengenal Islam, dapat menyembah Allah. Nikmat inilah sepatutnya kita syukuri, dengan tidak beribadat kepada selain dari Allah. Okey, ayat 39. Ayat 39, Nabi Allah Yusuf, dia tak bagi tahu lagi tak mimpi. Dia sebut terang-terang dengan dia bertanya soalan. Dia tanya, ya sahibai sijin, arbabun mutafarriquna khairun amillahu wahidul qahar. Dia kata, hey, dua kawanku yang dalam penjara yang kau dah tanya soalan tadi, dia kata, mana lebih baik? Tuhan yang banyak-banyak tu ke, ataupun Allah yang Esa yang maha perkasa tu? Maksudnya dia kata, mana lebih patut dia disembah? Mana lebih bagus? Tuhan yang satu ke atau Tuhan yang banyak-banyak? Dia tanya kepada dua lelaki tu. Tapi Allah tak sebut dalam ayat Quran ni dia jawab soalan tu. Cuma ini pertanyaan supaya mereka berfikir. Kita kalau nak dakwah orang kena ada teknik. Tekniknya apa? Antara bertanya, okey, kalau Tuhan banyak-banyak, patung banyak-banyak tu dengan satu, mana lebih baik? Kan? Kalau Tuhan banyak kan bergaduh pula. Dewa ni bergaduh, Tuhan ni dewa. Thor gaduh dengan apa? Tuhan apa? Macam-macam cerita tu lah. Kan? Tuhan, kan ada Cina kan ada yin yang kan? Tuhan gelap, lawan Tuhan terang. Habis. Kalau Tuhan ni banyak macam mana tuan-tuan? Sekali Tuhan dia kata, bagi rezeki ke orang ni. Tak nak. Bagi separuh cukup. Tak nak. Kesudah kan bergaduh. Kesusah kan Tuhan banyak ni. So kalau Tuhan satu tu kan senang. Jadi Nabi Allah Yusuf, cara dia dakwah, apa pendapat kamu? Kalau Tuhan yang banyak-banyak tu, yang disembah-sembah tu dengan Tuhan yang satu, sepatutnya mana yang lebih patut disembah? Okey, pelajaran ayat nombor 39 yang kita belajar, kalau nak dakwah kepada manusia, bagi bukti yang jelas dan sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia kan dia boleh fikir. Betul tak? Bukti yang jelas, betul juga kan kalau Tuhan ni ada banyak, patung satu, patung dua, patung tiga, patung empat, patung lima, kan susah jadi Tuhan ni banyak. Okey, itu pelajaran dia. So ayat nombor 40, Nabi Allah Yusuf dia tegaskan lagi tentang Tuhan-Tuhan selain Allah tu. Dia kata apa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iya zalika dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Nabi Allah Yusuf kata lagi, apa yang kamu sembah yang lain dari Allah hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu yang menamakannya. Allah tidak pernah menurunkan satu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Okey, tulisan yang saya boldkan itu, itulah pelajaran yang kita nak ambil. Maksudnya macam ni. Nabi Allah kata apa? Tuhan yang banyak-banyak yang apa duk sembah tu sebenarnya, yang kau namakan dia ni Tuhan, dia ni Tuhan, dia ni Tuhan, kata dia. Yang kau kata dia Tuhan, dia Tuhan, dia Tuhan tu sebenarnya itu adalah gelaran yang diberi oleh nenek moyang kamu yang dulu. Kamu dan nenek moyang kamu yang katakan ni Tuhan, ni Tuhan, ni Tuhan, ni Tuhan. Sebenarnya Tuhan tak pernah pun kata itu Tuhan. Faham tak? Maknanya Nabi Muhammad kata apa? Tak pernah pun Allah sokong kenyataan mereka macam tu. Tak ada pun. Tak pernah pun Allah turunkan satu bukti, satu keterangan pun. Sebenarnya yang boleh kata dia ni Tuhan, dia bukan Tuhan, hanya Allah je. Faham tak? Itu kata Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Lepas tu Nabi Allah Yusuf kata lagi, Allah ni tak pernah mengiktiraf yang kamu kata patung ni Tuhan, dia ni Tuhan, dia ni Tuhan. Keputusan tu hanya adalah bagi Allah. Tetapi yang Allah suruh apa? Sembahlah hanya dia, jangan sembah yang lain. Kalau sembah hanya dia, itulah jalan yang lurus. Tapi manusia ni memang tak tahu, dia kata. Okey, so pelajaran ayat nombor 40 ni apa kita dapat belajar? Okey, nombor 1. Dalam buat apa-apa keputusan pun, yang paling berhak, yang paling utama buat keputusan adalah Allah Ta'ala. Yang benar, kalau kita kata satu tu benar, apa yang Allah benarkan. Dan yang salah itu apa yang Allah
salahkan, seperti mana yang Nabi Allah Yusuf sebut tadi. Dan yang kedua kita belajar, menyembah dan beribadat hanya kepada Allah merupakan agama yang lurus. Okey, kan tuan-tuan minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus kan? Tahu tak jalan yang lurus apa? Jalan yang lurus hanyalah jalan yang menyembah kepada Allah, beribadat hanya kepada Allah. Okey, kita pergi ayat nombor 41. Ayat nombor 41 sampailah kepada maksud apa mimpi kedua-dua lelaki itu. Okey, setelah Nabi Allah Yusuf guna cukup-cukup peluang tadi, dia pun sampaikan apa yang ditanyakan. Dia pun kata apa? Ya sahibai sijin, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra, wa amma al-akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'si, qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Okey, tuan-tuan tengok perkataan tulisan merah hijab merah warna bawah tu, kerana dia ada pengajaran dia. Taftiyan ni ada kaitan dengan fatwa. Taftiyan adalah macam fatwa. Okey, kita tengok Nabi Allah Yusuf pun cerita. Dia kata, yang kau berdua tadi tanya tadi tentang mimpi kau tu, yang seorang ini kata dia, salah seorang dari kamu, dia kata akan memberi minum arak kepada tuannya. Kan tadi dia mimpi sedang memerah anggur, tapi dia tak tahu apa maksud mimpi dia. Yusuf pun kata, salah seorang dari kamu berdua ni nanti dia akan beri minum arak kepada tuannya. Tuan di sini maknanya raja. Sebab Nabi Allah Yusuf dia tafsirkan mimpi secara hakikat. Kalau perah anggur ada kaitan dengan buah arak. Bermakna apabila dia perah anggur, dia yang akan buat minuman tadi. Minuman apa? Minuman arak. Di zaman dulu, kalau yang minum anggur arak ni bagi kepada raja. So mimpi baik tak? Mimpi baik. Lepas tu Nabi Allah Yusuf kata lagi, manakala salah seorang dari kamu pula nanti dia akan disalib, burung yang akan makan sebahagian daripada kepalanya. Mimpi yang kedua Nabi Allah Yusuf tafsir dari sudut perbandingan, analogi dia kata. Sebab apa? Kan tadi dia kata dia buat roti tu letak di atas kepala dia, kemudian burung memakan sebagai rotinya. Nabi Allah Yusuf mentafsirkan burung tu tetap burung, dia tak ubah, cuma roti itu apa? Roti itu adalah kepalanya. Di sini ada kaitan lelaki tu nanti dia mati, dia akan mati dalam bentuk disalib. Dia tak masuk dalam tanah. Kalau dia mati masuk dalam tanah, burung tak makan jenazah yang mati dalam tanah. So dia akan makan jenazah yang mana? Yang tidak dikuburkan. Itu tafsir Nabi Allah Yusuf AS. Lepas tu Nabi Allah Yusuf kata putus dia apa? Nabi Yusuf kata apa? Sekarang telah diputuskan perkara yang kamu berdua tanya tadi, tastaftiyan tadi, yang kamu tanya tadi. So Nabi Allah Yusuf sebut dengan yakin. Nabi Yusuf kata, seorang akan bagi minum, buat minuman untuk tuan dia, dan seorang lagi burung akan makan sebahagian daripada kepalanya. Maknanya dia mati dalam bentuk disalib, dan dia tidak akan mati dikebumikan. Sebab biasanya burung yang makan bangkai manusia ni adalah manusia yang diletak di luar, tidak di dalam tanah. Dan hujung tu Nabi Allah Yusuf kata apa? Telah diputuskan perkara yang kamu berdua tanyakan tadi. Okey, pelajaran 41 ni kita dapat belajar apa? Okey, nombor 41 ni, ayat 41 ni, saya sebut tadi ayat tadi tu sebab ayat 41 ni dia ada kaitan dengan apa? Kalau tuan-tuan ditanya tentang satu mimpi, tuan-tuan jangan cepat-cepat mentafsirkan dia, sebab mimpi ni satu benda yang besar. Jadi dalam kes ini para ulama tafsir kata apa? Mentafsir mimpi adalah seperti memberi satu fatwa, dia kata. Sebab dalam ayat tadi Yusuf kata dengan penuh yakin, sekarang aku telah berikan keputusan kepada kamu terhadap apa yang kamu tanya. Disebut dengan yakin, sebab dia faham analogi dia tu. Dan di sini para ulama kata berbicara tanpa tentang mimpi ini tanpa ilmu adalah satu perbuatan dosa, sebagaimana berfatwa tanpa adanya ilmu. Okey, habis ayat nombor 41. Pergi ayat nombor 2. Tinggal 10 minit saja lagi. 5 minit saja. Masya Allah, cepatnya masa berlalu. Okey, ayat nombor 42.
ayat nombor 42 ni Allah hanya cerita tentang lelaki yang keluar penjara tadi yang dia mimpi baik. Dia akan jadi orang dekat dengan raja. So dia akan jadi pembuat minuman raja. Jadi kalau dekat dengan raja, so kalau pembuat minum raja dekat dengan raja kan. So kalau orang dekat dengan raja, biasa boleh ambil kesempatan apa? Kalau tuan-tuan perlukan satu pertolongan, kawan pula dengan kawan kerja kat istana, kan raja sekarang kuasa juga kan. Tapi tuan-tuan janganlah pakai seluar kat luar, pakai samping. Susah nanti. Faham tak? Kita kan kita tahu dia orang istana lah, bisa ambil kesempatan kan? Kan? Nak cakap dengan raja. So Nabi Allah Yusuf ambil kesempatan juga. Tapi bukan ambil kesempatan apa? Dia mengambil kesempatan supaya raja tu boleh tahu cerita sebenar kenapa dia masuk penjara, supaya dia boleh keluar. Jadi caranya macam mana? Dia gunakan lelaki yang taksir mimpi tadi tu, yang dia tolong taksirkan mimpi nanti jadi akan baik dengan raja. Dia minta tolong lah. Minta tolong apa? Kita tengok ayat 42. Allah kata, wa qala lilladhi dhanna annahu najin minhum adhkurni 'inda rabbik fa ansahu asyaitanu dhikra rabbi falabisa fi sijni bid'a sinin. Allah kata, Yusuf kata kepada orang yang dipercaya dibebaskan. Sebab tadi kan dia ada 2 orang akan keluar kan. Satu akan bagi minuman raja. Dia kata, nanti kalau hang balik, hang duduk dekat raja, hang ceritalah pasal aku dekat tuan kau tu. Tuan tu maknanya raja dia. Faham tak? Maknanya supaya raja tu tahu kenapa dia masuk penjara, supaya Nabi Allah Yusuf ingat boleh lepas. Betul tak? Tapi tuan-tuan tahu tak, lelaki tadi punya happy keluar tuan-tuan. Dia lupa tuan-tuan. Dia lupa bukan dia memang dia terlupa. Syaitan telah lupakan dia. Ni peranan syaitan. Tadi kata tuan banyak lupa tentang kebaikan tu, syaitan lah tu. Tapi jangan hujah pula guna, bos saya lupa lah bos, syaitan tak lupakan saya lah bos. Pasal apa hang duk hujah syaitan? Bos bacalah surah Yusuf. Jadi lelaki ni dia punya happy keluar. Dia terlupa nak cerita dekat raja tu kisah Yusuf yang taksirkan mimpi itu sampai dia duduk dengan raja tu. Tuan-tuan tahu tak, dengan sebab itu Nabi Allah Yusuf duduk dalam penjara beberapa tahun lagi. Tuan-tuan tahu tak berapa tahun ni berapa lama? Kata Ibnu Katsir, bid'in dalam ayat tadi antara 3 hingga 9 tahun tuan-tuan. Sebab tu syaitan ni tuan-tuan, dia memang tak suka manusia buat kebaikan. Antaranya dia buat apa? Dia akan lupakan kita tentang kebaikan. Jadi pelajaran ilmu 42 ni apa? Dibenarkan dalam Islam kita minta bantuan manusia lain dalam perkara yang manusia boleh lakukan, tak salah. Faham tak? Kenapa Nabi Allah Yusuf tu minta tolong kat lelaki tu? Kenapa tak tolong direct dengan Tuhan? Tak. Dalam perkara biasa manusia boleh bantu, kita boleh minta tolong kepada manusia itu, tak salah. Okey, kita terus pergi kepada ayat nombor 43. Okey. Pelajaran ayat nombor 42 ni juga kita boleh ambil yang lupa tadi kan? Yang lupa tadi tu kan? Okey. Ada juga kaitan tentang syaitan. Okey, syaitan ni memang akan melupakan manusia. Okey, baru masuk Raja Mesir yang bermimpi. Dia mimpi apa? So ada tak raja kat Malaysia yang mimpi? Ada tak? Ada. Ni teori ekonomi kita akan belajar nanti pada kelas yang akan datang. So, cerita tentang ayat nombor 43 sampai berikutnya kita kena sambung pada kelas akan datang lah. Saya minta maaf tak dapat nak cerita hari ini. Saya harap tuan-tuan dan perempuan mimpilah yang baik-baik. Ya, kita memerlukan orang seperti Nabi Allah Yusuf mentaksir mimpi yang bagus-bagus. So nanti kita akan belajar 7 tahun yang kemarau, 7 tahun yang subur, 7 tahun yang kemarau. Jadi moga-moga Allah bagi manfaat kepada kita. Ada soalan? Saya beri pukul 1.45 kan? Kan? Ada soalan apa-apa? Tadi saya berhenti kat sinilah. Ayat 43, macam mana raja bermimpi, macam mana Nabi Allah bisa keluar, apa pelajaran dia, kita akan sambung nanti pada kelas yang akan datang. Jumpa bulan 8 pada bulan Zulhijjah. Jadi saya ingatkan tuan-tuan ya, kita sedang berada pada bulan-bulan haram, pada bulan Zulkaidah. Pastikan kita semua dapat buat amal soleh, kerana pahala kita
digandakan, berbeza dengan bulan Syawal. Dan hati-hati ya, elakkan daripada melakukan perbuatan yang salah, kerana dosa kita pun akan digandakan kerana kita berada pada bulan haram. Sebab masyarakat kita, dia tidak, kadang-kadang dia tak faham tentang bulan-bulan haram tu. Tolong Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dengan Rejab, 4 bulan haram. Apa yang tuan buat pada bulan Syawal, pahalanya tak sama macam tuan buat bulan-bulan haram ni, termasuk bulan Zulqaidah. Jadi siapa nak buat open house, buat bulan ni, bukan bulan Syawal. Betul, ni bulan haram. Siapa nak bagi duit raya, bagi bulan ni. So tahun depan praktik buat bulan haram. Tapi jangan tak balik Syawal pula. Saya nak balik bulan Zulqaidah. Itu dah lain dah. Okey, ni adalah bulan-bulan haram. Ambil perhatian. Moga-moga kita dapat buat ibadat yang sebanyak yang mungkin. Saya mohon ampun dan maaf atas kelemahan dan kekurangan. Moga-moga kita dapat manfaat. Allah bagi rahmat kepada kita kerana kita berusaha memahami ayat-ayatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.